Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis Saudara Najmuddin. Yang berbahagia Encik Rosli bin Ali, Ketua Kampung Kangkar Tebrau, yang berusaha barisan Jawatan Kuasa Ikatan Muslimin Malaysia Cawangan Johor Bahru bagi sesi 2021-2023. Seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala atas nikmat yang dikurniakan kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat sama-sama hadir di dalam dewan yang indah dan permai ini untuk sama-sama kita mengikuti mesyuarat agung tahunan Johor Bahru bagi tahun 2023. Selamat datang saya ucapkan kepada semua wakilan dan ahli Ikatan Muslim Malaysia Cawangan Johor Bahru. Untuk makluman yang berbahagia Encik Rosli, ISMA Johor Bahru sebenarnya setelah sekian lama berada ataupun melaksanakan program-program di sekitar Mukim Tebrau ini. Di antaranya di kawasan Taman Bukit Mutiara, di kawasan Bandar Dato' On, Taman Daya di PPR Desa Mutiara dan sekitarnya. Barisan jawatankuasa yang baru dilantik juga rata-ratanya adalah mereka yang terdiri daripada orang-orang muda dalam lingkungan 20-an ke 30-an dari pelbagai latar belakang pekerjaan yang berada sama ada di sektor kerajaan maupun swasta dan mereka yang mempunyai perusahaan sendiri. Namun kita lihat pada tahun 2021 negara kita dikejutkan dengan wabak COVID-19 yang melanda seluruh negara. Dan waktu itu kita dapat lihat kesan daripada COVID yang melanda di seluruh Malaysia ni. Kita dapat lihat dia memberikan impak yang besar daripada seluruh kehidupan manusia, sama ada dari segi aspek sosial, aspek kesihatan, ekonomi, pendidikan dan pelbagai lagi. Tidak terlepas juga gerakan NGO dakwah seperti ISMA turut terkesan impaknya. Kalau kita lihat banyak perancangan yang dirancang pada awalnya, akhirnya kita terpaksa ubah pendekatan ataupun bentuk pelaksanaan program tu supaya mana dapat disesuaikan dengan perintah kawalan pergerakan yang dikenakan di seluruh negara lah. Rentetan dari itu kita dapat lihat kemerosotan keahlian ataupun amal tajmid yang ketara di peringkat IPT, sekolah maupun keahlian ISMA sendiri. Disebabkan pelajar yang semua belajar secara atas talian dan sekolah tak dibuka. Begitu juga dengan pendidikan ataupun pentadbiran ahli, kita terpaksa bertahan ataupun hanya berkadaran dengan angka yang sedia ada sahaja. Walau bagaimanapun, dari satu sudut positif yang lain, kita dapat lihat bagaimana amal sukarelawan ataupun amal relawan muda tu dapat kita ketengahkan dan lebih mendekati ke masyarakat. Sebagai contoh, kita dapat lihat bagaimana program-program yang kita susun tidak tertumpu hanya di kawasan IPT ataupun sekolah sahaja. Kita cuba masuk di kawasan sekitar-sekitar perumahan ataupun di komuniti-komuniti yang berdekatan dengan keberadaan ahli ISMA di Cawangan. Ini semua dapat disesuaikan dengan objektif ISMA itu sendiri untuk menambahkan keahlian masyarakat umum dan mengakar umbi. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada tahun 2022 dengan kelonggaran PKP yang sedia ada,
kita dapat merancangkan semula program, aktiviti dan pertemuan secara fizikal di cawangan ini. Jika hadirin semua masih ingat, pada tahun 2022, kita mulakan tahun itu dengan satu program Gerak 100 di dalam dewan yang hari ini kita gunakan untuk Mesyuarat Agung ISMA. Objektif daripada program tu kita dapat lihat adalah untuk kita kumpulkan ahli di cawangan untuk kita laksanakan program bersama secara fizikal setelah sekian lama kita terfokus ataupun berada di rumah masing-masing. Jadi dengan program seumpama itu, kita berharap objektif yang digariskan adalah untuk mengeratkan lagi ukhuwah yang setiap lama berada di atas talian. Kita dapat jumpa dan adakan sesi libat urus. Dan waktu tu kalau kita semua masih ingat, saya sendiri ada menerangkan tentang apakah itu MU2040, apakah itu objektif strategi dan apakah itu langkah strategi yang kita gariskan dan diperturunkan di peringkat pusat. Selain itu, kita berharap dengan adanya program Gerak 100 tu, kita dapat memecahkan tembok ahli yang terlalu lama berada dalam norma baru COVID-19. Kan, kalau kita lihat, kita dalam tempoh 2 tahun COVID-19 tu, banyak program yang diadakan secara atas talian. Kan, kita kumpul pun tak boleh berkumpul secara fizikal dan hanya dapat berhubung melalui handphone dan WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita harap dengan program Gerak 100 yang kita lancarkan ataupun kita mulakan pada tahun lepas, dia dapat memecahkan tembok dan mengeluarkan ahli daripada norma biasa yang kita berada dalam tempoh 2 tahun tu. Dalam sesi pemukiman yang berlangsung pada awal tahun ini, ISMA Johor Bahru telah menggariskan 8 tema dalam merangka hala tuju dan fokus gerak kerja kehadapan. Suka untuk saya sebutkan semula 8 tema yang digariskan itu adalah yang pertama, tarbiyah dan kepimpinan. Yang kedua, tajmid dan pekadiran. Yang ketiga, keahlian dan kebajikan. Yang keempat, media dan propaganda. Yang kelima, pengurusan organisasi. Yang keenam, dana dan kewangan. Yang ketujuh, komuniti setempat. Dan yang terakhir sekali, hubungan luar. Diharapkan segala aktiviti yang dirancang untuk tahun ini dan tahun seterusnya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. Hadirin sekalian, antara peranan utama ISMA sebagai sebuah NGO dakwah di dalam komiti masyarakat adalah untuk membentuk Ummah Fadilah. Ummah Fadilah adalah ummah terbaik yang kita nak bentuk dalam masyarakat sesuai dengan objektif strategi yang digariskan dalam MU2040. Kita perlu melahirkan atau membentuk masyarakat yang punya agenda yang jelas dan stabil kehidupan sosial, sahsia, ekonomi dan pendidikan. Kestabilan masyarakat adalah antara matlamat penting yang ditekankan dalam Islam. Allah menerangkan dalam Al-Quran kerja-kerja yang perlu disempurnakan selepas mendapat kekuasaan ataupun tanggungjawab dalam firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 41, iaitu orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh buat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah kembali segala urusan. Antara ciri-ciri yang nak ISMA bawakan kepada masyarakat Islam adalah yang pertama, masyarakat yang memudayakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang kedua, masyarakat yang mempunyai kehidupan keluarga yang sihat. Yang ketiga, masyarakat yang mempunyai sifat kemandirian di dalam individu. Dan yang terakhir sekali adalah masyarakat yang memudayakan mencintai ilmu dan ilmuwan. Saya pergi kepada ciri yang pertama, masyarakat yang memudayakan amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan budaya yang menjadi teras kepada kestabilan dalam masyarakat Islam. Sifat benci kemungkaran dan suka perkara kebaikan adalah sifat orang Islam yang mesti sentiasa ditekankan oleh sebuah gerakan dakwah. Melahirkan masyarakat yang berbeza budaya dengan Yahudi bukanlah satu kerja mudah. Tapi itulah yang Allah kehendaki dari masyarakat Islam. Dari budaya inilah lahirnya budaya kerjasama dalam masyarakat, budaya ambil berat kebajikan jiran, budaya saling kenal mengenali antara satu sama lain, budaya bertegur sapa, budaya takaful dan lain-lain budaya sihat yang sepatutnya wujud dalam masyarakat. Kalau kita lihat antara kempen-kempen ataupun mesej-mesej yang kita boleh ketengahkan ataupun yang telah berlangsung dalam gerak kerja ISMA yang ada sekarang ni, kalau kita lihat kempen Selamatkan Ummah, sebagai contoh solat subuh berjamaah, kempen Malaysia Sejahtera Tanpa Arak dan kempen Jelajah Bio Vape yang akan dilancarkan nanti. Yang kedua, kita nak masyarakat Islam mempunyai kehidupan keluarga yang sihat. Islam sangat mementingkan institusi keluarga. Ia memandang tinggi peranan ibu bapa, pembinaan dan pendidikan anak-anak. Kebahagiaan keluarga, kesucian nasab, hubungan mesra suami isteri dan masa depan generasi muda, dan perkahwinan adalah sunnah para nabi alaihissalam. Barat cuba menghancurkan institusi keluarga ni dengan mempromosikan cara hidup bebas, sifat individualistik yang tinggi, takut kepada kefakiran akibat tanggungan anak-anak dan pelbagai cara lagi. Jadi ISMA berperanan untuk sampaikan mesej yang sangat besar kepada masyarakat umum bahawa kehidupan keluarga yang sihat ni adalah satu dari objektif yang nak dicapai kepada masyarakat umum dan kita terpaksa melawan pelbagai konvensyen antarabangsa semata-mata untuk mencapai objektif kekeluargaan ini. Kalau kita lihat apa yang ISMA sendiri di cawangan ni dah bawakan adalah banyak program-program yang kita cuba ketengahkan untuk kita dekati para ibu bapa, anak-anak di peringkat usia kanak-kanak lagi, seperti Spina Kekeluargaan, kempen Kapsul Keluarga Bahagia, dan kita sendiri ada unit Batu Nusli yang menguruskan hal-hal perkahwinan antara ahli. Yang ketiga, kita nak masyarakat yang mempunyai sifat kemandirian dalam individu. Salah satu cabaran dalam pembinaan sifat manusia adalah sifat mandiri. Maksudnya boleh berdiri di atas kaki sendiri dan mempunyai sifat ketahanan yang kuat. Maksudnya kemampuan seorang untuk berdikari ialah mencari rezeki, menguruskan diri dan keluarga dan menguruskan urusan masyarakat sekeliling. Sifat ini kita lihat semakin hilang di kalangan masyarakat yang menyebabkan manusia hidup dalam tekanan yang hanya kerana sedikit masalah ataupun terbelenggu dalam masalah diri dan tidak mampu untuk keluar dari penyelesaian walaupun mungkin penyelesaian yang hanya duduk untuk berfikir sejenak sahaja. Di sini pentingnya kita lihat peranan para nuqaba, murabi ataupun peranan ahli ataupun ahli ISMA sendiri untuk menghidupkan jiwa-jiwa anak muda sehingga mampu mempunyai ketahanan diri bagi menghadapi kehidupan yang makin mencabar. Apa yang perlu cumalah sentuhan kepada jiwa anak muda yang dikumpulkan dalam beberapa siri pembimbingan yang berterusan. Kalau kita lihat kat sini, ISMA cuba bawakan naratif ataupun perubahan sikap yang perlu ada pada setiap individu itu melalui kelas-kelas ataupun sesi-sesi coaching ataupun aktiviti fizikal yang boleh membina ketahanan dari segi mental dan fizikal orang-orang muda. Dan yang terakhir, ciri terakhir yang saya nak bawakan kepada masyarakat untuk dikongsi bersama adalah ciri yang keempat adalah masyarakat yang mempunyai budaya mencintai ilmu dan ilmuwan. Kalau kita lihat, Islam adalah agama yang wahyu pertamanya diturunkan berkenaan membaca. Ia adalah satu-satunya agama yang meletakkan ilmu di kedudukan yang amat tinggi sehingga sanggup belajar daripada tamadun-tamadun yang lain semata-mata untuk menjadikan ilmu sebagai landasan dalam kehidupan. Tetapi kita lihat hari ini, Barat menolak kita ke arah kebodohan. Mereka memperkenalkan kita kepada umat, mereka memperkenalkan kepada umat Islam metodologi ilmu yang salah sehingga akhirnya kita menggelar ilmuwan itu sendiri masih tidak lagi pandai. Kita boleh berperanan di kalangan masyarakat
untuk melahirkan masyarakat yang mencintai ilmu yang benar dan menjadikan ianya satu budaya, sama ada melalui pendidikan formal ataupun pendidikan tidak formal. Masyarakat yang terus belajar hingga mati adalah masyarakat yang tidak akan dikalahkan oleh mana-mana kuasa luar. Banyak aktiviti pembelajaran yang tidak formal yang boleh dihidupkan oleh kita dan sebahagiannya tidak memerlukan modal yang besar. Kalau kita lihat apa yang telah dijalankan oleh ISMA Johor Bahru sendiri, kita telah mengadakan program ataupun siri kelas mengaji yang melibatkan para remaja di PPR Desa Mutiara dengan kerjasama Yayasan Ikhlas dan pelajar bermadrasah. Dan incoming ataupun in progress adalah ke depan kita akan adakan projek kelas tuition kepada mereka yang berada dalam kategori B40. Kita juga adakan kuliah-kuliah bersiri dan kuliah-kuliah bersempena seperti kuliah maghrib ataupun kuliah hadis dan juga usrah wanita. Hadirin sekalian, kesemua ciri-ciri yang saya nyatakan ini bukanlah suatu perkara yang boleh dicapai dalam masa yang singkat, kerana ianya melibatkan pembudayaan dalam masyarakat yang sudah tentu makan masa yang panjang. Oleh itu, penting setiap ahli di semua peringkat untuk mempunyai ketahanan jiwa dan stamina yang tinggi. Kesan yang akan ditinggalkan kepada masyarakat adalah kesan yang mendalam jika ia dilakukan dengan tekun, sabar dan tenang, perlahan-lahan dan pasti. Dan apabila ia yang tercapai, sudah tentu pihak lain yang akan cuba mengubahnya juga perlukan masa yang panjang dan lama. Kita dapat lihat sirah yang sebelum sirah ataupun perjalanan ataupun para sahabat dulu pun membenarkan kata-kata ini. Kalau kita lihat bagaimana kisah pemuda Al-Kahfi ataupun tidurnya Nabi Uzair selama 100 tahun adalah contoh perubahan yang pasti berlaku dalam masyarakat selepas satu tempoh yang panjang. Kepada semua ahli ISMA dan hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, buatlah kerja dengan tenang, jauhi propaganda yang berlebihan, sabarlah dalam menuai hasil dan sentiasa berfikir tentang kesinambungan kerja oleh generasi seterusnya kerana masa yang diperlukan adalah sangat panjang dan melebihi usia kita sendiri. Buat kerja dengan betul walaupun susah dan elakkan melakukan kerja yang sembrono walaupun mudah. Ingatlah bahawa masyarakat Islam sentiasa memerlukan kita semua. Sekian sahaja daripada saya. Saya sudahi ucapan saya pada pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih dan juga pemaparan yang diucapkan ke atas ucapan beliau sebentar tadi. Daun menjalar menyusul akar, pepohon jati rebahlah jua. Nantikan tutur rasmi penuh sabar, kini masanya menyusun kata. Tibalah kita ke atas seterusnya, iaitu mendengarkan ucapan yang berbahagia Encik Rosli bin Aziz, Ketua Kampung Akar Keperau, seterusnya merasmikan mesyuarat agung tahunan ISMA tahun 2023 ini. Majlis dengan ini menyambut dan mempersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Encik Muzaffar bin Muhammad Zaki yang di-Ketua ISMA Johor Bahru, yang berusaha sahabat saya Saudara Muhammad Hairul bin Ahmad yang naib yang di-Ketua ISMA, yang berbahagia Dr. Izzah Kamilah binti Muhammad Tahir, Ketua Wanita ISMA Johor Bahru. Pertamanya saya mengucapkan
ribuan terima kasih di atas undangan saya untuk menjadi perasmi pula, dan saya rasa terharu kerana saya ni adalah rasa kerdil, macam tak berapa sesuai untuk merasmikan dalam program yang saya rasa besar. Dan saya lihat pertubuhan ini dah lama, agak lama wujud, dan saya pun pernah dengar pertubuhan ni tapi di peringkat pusat, dan saya tak tahu pula dekat Johor Bahru ni ada cawangan dia. Apapun, saya mengucapkan syabas kepada pertubuhan ini yang dapat mengadakan mesyuarat agung tahunan, dan saya dipahamkan ini hari ada pemilihan mengikut tata cara perlembagaan pertubuhan masing-masing. Dan alhamdulillah, ini adalah satu pertubuhan yang baik dan ianya amat dituntut untuk kita sama-sama bergerak dan melaksanakan agenda yang telah disusun oleh pihak jawatan kuasa. Dan saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang dapat hadir pada mesyuarat pada pagi ini. Dan saya dapat lihat sebenarnya saya ni dijemput kurang daripada 24 jam. Dan saya sempat juga melihat apa ISMA Ahli Tuju ISMA ni, dan salah satu saya tengok dekat situ adalah fokus kepada ekonomi juga, pendidikan, dan sudah tentunya lah agama. Dan saya mengambil peluang ini untuk pihak mungkin pengurusan untuk dapatkan sebarang dana daripada pihak kerajaan pun ada, bagi wakil rakyat pun ada, dan banyak juga kepada yang boleh didapati daripada pihak-pihak kerajaan atau agensinya. Setiap pertubuhan biasanya akan melaksanakan program mengkhususkan kepada ahli, untuk apa manfaat ahli. Jika kita jadi seorang ahli pertubuhan, apakah manfaat kepada ahli. Jadi sudah tentunya pihak YDP sendiri mungkin akan mencari peluang-peluang untuk ahli dalam pertubuhan ini. Dan rasanya tuan-tuan sudah tahu banyak peluang yang ada di peringkat kerajaan negeri ini menyalurkan bantuan perniagaan, dana-dana ada yang kita boleh dapat tanpa bayaran. Baru-baru ni pihak kerajaan ada mengeluarkan permohonan untuk dana perniagaan ataupun membeli barang untuk mesin, sebagai contoh mesin sebanyak RM10,000 tanpa perlu dibayar balik. Jadi peluang-peluang macam gini mungkin kita boleh salurkan kepada ahli-ahli yang mungkin kita ada ahli-ahli yang agak pendapatan lagi rendah, kita memberikan peluang kepada mereka untuk mendapatkan dana atau modal. Biasanya persatuan ni akan mencari duit terutamanya di kalangan ahli itu sendiri. Jadi selain daripada itu, sebagai contoh, saya sebelum ni ada didatangi oleh satu pertubuhan Aman Palestin. Mereka mencari dana mewujudkan satu tabung. Setiap surau lah yang mereka temui dan mereka letak satu tabung. Itu selain salah satu daripada ramai sebenarnya masyarakat kita selamanya orang Melayu, Muslimin, untuk menyalurkan sumbangan. Jika tuan-tuan boleh letak satu tabung, maknanya saya kalau datang kat surau, saya ada RM2, saya boleh menyumbang kepada pertubuhan tuan-tuan. Kalau
saya datang nak jumpa yang dipertua nak bagi RM2 malu kan untuk menyumbang. Tapi kalau tuan-tuan ada tabung, mungkin saya kejam mata masuk. Ini adalah satu sumber tabung. Ini apa yang saya alami, pengalaman yang saya alami. Jadi mungkin itu perkara yang kecil. Tuan-tuan mungkin ada yang fokus lebih besar yang tidak tercapai oleh fikiran saya. Saya tak pasti. Tapi ini adalah salah satu cara macam mana tuan-tuan boleh mendapatkan sumber untuk menggerakkan pertubuhan ini. Dan saya lihat berbagai-bagai program yang telah dijalankan. Dan saya pun turut berminat untuk akan datang bekerjasama dengan ISMA. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya adalah Ketua Kampung Kangkar Tebrau dan Rangkaian. Maksudnya saya ada lagi 9 lagi kawasan, termasuk Taman Gembira dan Flat Hajah Fatimah, Kampung Ubi, Kampung Seri Purnama, Kampung Paya Kenangan, Kampung Pasir Tebrau dan Kangkar Tebrau, Bukit Mutiara dan Desa Mutiara. Itu adalah kawasan-kawasan saya. Jadi saya bukan Ketua Kampung Kangkar. Jadi ini adalah kawasan yang saya takbir dalam pejabat daerah di bahagian Ketua Kampung lah. Dan saya sebenarnya baru kenal saudara Khairul, baru kenal, dan beliau telah menerangkan beberapa program yang beliau jalankan. Jadi saya berharap kepada ISMA teruskan apa yang ada, program-program akan datang. Mungkin saya tak pasti pada hari ini adakah pemimpinan yang lama akan diteruskan ataupun ada pemilihan baru. Saya tengok yang hadir pada hari ini semua hebat-hebat belaka. Jadi saya rasa tak ada masalah untuk ISMA Johor Bahru ini terus bergerak untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin lepas ni saya akan semak balik ISMA Johor Bahru ni apa dia dah buat kan, untuk saya sama-sama kita bekerjasama. Dan sebab saya ni kira macam bidan terkejun ke apa saya tak tahu, tapi apa pun saya mengucapkan jutaan terima kasih pada tuan-tuan yang sudi menerima saya sebagai perasmi pula pada pagi ini. Jadi dengan kata-kata itu saya sudahi dengan lafaz bismillah dan merasmikan Mesyuarat Agung ISMA Johor Bahru. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.